Okey. Jadi 3 tahap ini, tahap melihat dari permukaan, tahap bila kita masuk ke dalam sikit dan sampai ke dasar yang paling dalam ini harus ada bersilih ganti, tak boleh tertinggal, tak boleh hanya ambil nampak teknik. Saya tak kisah, yang saya tahu teknik, grammar, nak tambah S, tak tambah S, past tense, present tense, yang lain saya tak kira. Tak boleh macam tu. Ataupun dia terlampau deep sangat. Dia hanya nampak nak menyelam, nak rasa dengan hati tanpa menggunakan fakulti yang lain. Jadi kita nak seimbangkan, insya-Allah. Yang ini tentu sekali tak perlu diajar kepada anak-anak. Jadi saya selalu pesan pada guru-guru, dengan anak, dengan pelajar, tak payahlah nak describe sampai detail. Dengan anak sampaikan bahasa, tapi guru, ibu, ayah yang dewasa yang menyampaikan tu mesti ada kesedaran, mesti ada awareness. Bila saya mengajar, saya bukan hanya mengajar dia melihat bahasa dari segi permukaan sahaja, betul salah, tapi saya mahu dia boleh gunakan bahasa untuk berhubung, untuk silaturahim, dan paling yang penting supaya dia nampak bahasa itu adalah tanda kebesaran Allah. Jadi bila kita mulakan dengan premis seperti ini, maka setiap kali nak mula kelas Solid English ataupun kelas English, nak namakan apa pun tak kisah, mulakan dengan doa, meminta izin, meminta bantuan daripada pencipta bahasa, iaitu tak lain tak bukan Allah Al-Khaliq, Allah yang mencipta segala-galanya. Dalam set yang akan kami ceritakan, ada 3 item yang akan puan-puan, cikpuan-cikpuan bantu sebarkan kepada ibu-ibu, pada ibu ayah, kanak-kanak di Malaysia, iaitu PAC Solid English Activity Book. Nah, ceritanya macam ni. Solid English Activity Book ini adalah buku kerja yang kami design untuk guru-guru gunakan di sekolah ataupun di tadika. Target umurnya adalah anak-anak 5, 6, 7, 8 tahun. Itu dari segi umur. Tetapi lebih penting daripada itu ialah kita harus kenal tahap penguasaan bahasa Inggeris. Kerana mungkin umurnya 9 tahun, tetapi tahap penguasaan bahasa masih di level A1, masih level beginner. Ataupun mungkin dia 6 tahun tapi sudah fasih, sudah lancar. Jadi ini bukan produk untuk kategori itu. Jadi kenal pasti siapa yang boleh kita bantu dengan modul Solid English ini. Jadi asalnya ini kita buat dan diedarkan melalui tadika sahaja ataupun sekolah-sekolah, pusat tuition untuk pelajar-pelajar mereka. Now sekarang apabila kita dalam situasi PKP, memang tak boleh keluar, tak boleh bergerak, pembelajaran sedang berlangsung di rumah. Bagi yang dah biasa dengan homeschooling, dia tak ada masalah. Tetapi yang belum biasa, home learning itu sedang berlangsung sekarang dan ibu ayah tetap mencari jalan. Mungkin niat utama ialah supaya anak itu sibuk dengan aktiviti dan kalau boleh dia tak terlampau terikat dengan gadget. Jadi kami fikir ambil keputusan, maka ini adalah waktu yang sesuai untuk ibu ayah juga dapat akses kepada modul Solid English. Now, buku aktiviti level 1 ini mengandungi 7 unit. Unit ini yang saya maksudkan adalah 7 lagu. Pasak ataupun the core of Solid English adalah lagu-lagu biasa yang tak perlu kan ada DVD, tak perlu ada muzik, tak perlu. Suara live guru, suara live ibu ayah, nyanyikan saja dan anak-anak boleh senang ikut insya-Allah. Jadi ada 7 lagu. Antaranya lagu Hello How Are You, melodi rasa sayang. Hello how are you? Hello how are you? Daripada lagu ini target bahasanya adalah feelings vocabulary. Selepas ini, bila ditanya how are you, kita tak naklah jawapannya standard dari tadika sampai sekolah menengah. How are you? I'm fine, thank you. Masuk universiti pun, how are you? Jawapannya tetap sama, I'm fine, thank you. Padahal banyak sungguh emosi perasaan yang Allah kurniakan. Jadi daripada lagu seringkas Hello How Are You, ada 6 feelings vocabulary yang mereka boleh dapat. Contoh lagi, lagu tentang places, tempat-tempat. Where are you going? Where are you going? Where are you going? Please can I follow? Lagu berbentuk soalan dengan ada bahasa yang sopan. Please can I follow? Jadi semua ada di sini. Jadi dalam buku ini dia ada penerangan tentang lagu, aktiviti bertulis, aktiviti yang melibatkan pembacaan dan penulisan.
Tetapi Solid English ini misi besarnya ialah membantu anak untuk menguatkan bahasa lisan, pertuturan dan mendengar. Jadi taklah penting ataupun maksudnya jangan terburu-buru mesti habiskan dengan cepat. Yang penting adalah melalui proses menangkap bunyi dan mengeluarkan. Jadi soalannya, kalau di sekolah, cikgu dibekalkan dengan modul macam mana nak sampaikan konten ini kepada murid-murid. Kalau di rumah macam mana? Mungkin kita tak terlatih, kita bukan cikgu English, kita pun sendiri mungkin tak mahir berbahasa Inggeris. Jadi macam mana kita nak mudahkan pembelajaran? Maka kami telah siapkan koleksi video-video tutorial. Dalam video yang tak sampai 5 minit, saya terangkan untuk halaman ini cara ceritanya. Untuk halaman ini fokus bahasanya. Jangan kelang kabut, jangan dalam sehari nak bagi macam-macam, tak perlu. 10 minit solid cukup. Jadi nanti pembeli-pembeli pengguna modul ini tengok video cara menggunakannya dan kemudian sampaikan kepada anak-anak. Buku bersaiz A4, full coloured dan dia tak heavy dengan tulisan, tak banyak, dia banyak grafik. Anak-anak kan umur 5, 6, 7 tak nak penatkan dengan banyak-banyak penulisan. Kenapa besar? Kerana dia tak kecil. Kerana mudah, anak kan dia nak space, ya. So it's easy for them. Jadi ini elemen item yang pertama. Yang kedua, kami bekalkan dengan lembaran DIY, the DIY worksheet. Kalau setakat tulis saja itu biasalah. Jadi dalam ini ada template untuk membuat buku mini book. Kemudian ada template untuk permainan seperti bingo, permainan board game. Dan kenapa saya masukkan permainan ni? Sebab pada umur 14 tahun sehingga 16 tahun saya bersekolah di Texas, sekolah menengah, inilah yang diberikan oleh cikgu-cikgu kepada saya. You want to be good at English? Letak grammar kat tepi dulu. Kuasai rentak bahasa, kuasai perkataan, kuasai lenggok. Sebab bahasa ni macam muzik. Dapatkan rentak dia. Lepas tu dah dapat itu, baru masuk grammar dan benda-benda technical. Jadi ini disediakan. Jadi ini fokusnya adalah, ini adalah bahan untuk dia nak gunting, nak tampal. Jadi nak gunakan, nak tiru template ini untuk konten-konten lain pun tak ada masalah. Silakan. Okay. Yang ketiga adalah kad-kad mini. Kad-kad mini ini berfungsi sebagai bahan untuk anak-anak bermain. Tinggal lagi bila sampai dekat rumah, guntingkan kad-kad. Kalau boleh saya guntingkan, saya tolong guntingkan. Tapi saya tak larat lah nak guntingkan beribu-ribu kad yang ada. Jadi sambil gunting, sambil doa, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, mudahkanlah anak ni belajar. Okay. Doa for learning English. Yes, kejap lagi kita share doa for learning English. Oh, dah share? Oh, okay. Alhamdulillah. Okay, sekarang. Penting ya, lepas gunting, jangan terus main. Ketukkan dia dulu. Contoh, ini my daughter's card. Ketuk hujung dia supaya tak tajam, supaya dia tumpul, ya. Safety first. Nanti tak pasal-pasal, kena paper cut lah luka. So you do that. Unless you have that thing, kan, yang boleh dapat rounded corner, then good. Kalau tak, saya lepas gunting, ketuk, settle. Okay. Ini, nak main macam mana, video pun ada. Kad dan permainan, dan kita grow up, kita membesar dulu dengan kad ni, sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Biasa main apa? Main Happy Family, main Uno, main macam-macam lah permainan dengan kad. Jadi konsep yang sama dibawa ke rumah. Kalau di sekolah, guru dengan 20, 10, 30 pelajar. Ini kat rumah ni anak-anak dapat exclusive attention. 2-3 orang bermain kad. Sambil bermain sebenarnya, dia tak sedar yang dia sedang mengeluarkan bahasa Inggeris. Itu yang target kita. Jadi saya ulang balik 3 item. Buku aktiviti berwarna 58 halaman, dan dalam buku aktiviti ini kami sediakan sekali progress tracker, maksudnya assessment nak tengok dah dapat belum skrip yang sepatutnya dia dapat. Jadi ini macam betul-betul lah ni, mak-mak betul-betul jadi macam facilitator. Wallahualam, lepas habis kita khatam buku ni dengan anak-anak, dengan izin Allah, ibu-ibu, cik puan sekalian, boleh jadi soleh English Learning Facilitator. Maksudnya bila dah
dah master the content, boleh buat kelas, nak buat kelas online, nak buat kelas fizikal, inilah konten modul yang boleh digunakan. Jadi ada buku, ada DIY worksheet dan juga ada kad. Asalnya dia datang dalam bentuk macam ni. Okey, yang ini. Konten asalnya ini kotak-kotak yang guru-guru di sekolah dapat. Jadi kalau dalam kotak ni, tengok kadnya besar. Saya ambil contoh, kad animal cards like this lah. Very big. Okay, dalam kad mini kita tak ada gambar animal tapi saiznya begini. Jadi bila sampai ke rumah, jadi very very cute. Mini cards, small size for them to play. Jadi konten asal ini kita ambil, kita zoom in, ambil satu segmen, keluarkan dia jadi buku aktiviti yang bakal puan-puan, cikpuan edarkan kepada seramai mungkin family-family di Malaysia. InsyaAllah. Malaysia, Indonesia, Brunei, terpulang. Baik. Terima kasih Coach Shah atas penjelasan panjang lebar tadi. Perempuan, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, semenjak kami mula mengajar program bahasa Inggeris kepada orang-orang dewasa dan juga pelajar-pelajar sekolah, fokus kami adalah kemahiran pertuturan bahasa Inggeris. Spoken English, speaking London kata mereka. Apa yang kami nampak, apa yang kami dapati, hasil dapatan kami adalah kenapakah ramai orang yang dah belajar bahasa Inggeris bertahun-tahun lamanya masih mengalami masalah kurang yakin untuk bertutur bahasa Inggeris. Saya bagi satu situasi anda pergi ke mesin di bank untuk mengeluarkan duit. Apa akan jadi kalau anda cuba keluarkan duit tapi duit tak keluar? Apa maksudnya tu, Coach? Maksudnya mungkin kad itu rosak. Mungkin kad rosak atau sistem down. Okey, dah masuk, dah tekan pin tapi duit tak keluar. Mungkin kenapa? Tak ada balance dalam. Okey. Duit tak keluar sebab tak ada duit. Simple, okey. Tapi yang saya masukkan di sini adalah bahasa Inggeris itu tidak akan keluar dari mulut seseorang apabila bank perkataan itu tidak cukup diisi. Analoginya, mesin pengeluaran duit di bank tidak akan mengeluarkan duit kerana kita tiada duit dalamnya. Jadi bahasa Inggeris tidak akan keluar dari mulut seseorang apabila tidak cukup diisi dengan bahasa Inggeris. Salah satu puncanya kami dapati adalah mereka kurang mengenal nursery rhymes. Saya ulang kembali Kami buat kajian secara ringkas sahaja, bukan kajian pemerhatian kami lah. Kami tanya pelajar-pelajar di seluruh Malaysia, kami tanya, cuba senaraikan lagu-lagu semasa anda belajar di tadika dulu dalam bahasa Inggeris. Seperti London Bridge, seperti Baba, Black Sheep, Twinkle Twinkle Little Star. Pelajar-pelajar yang memang kurang keyakinan dan tidak cukup tata bahasa Inggeris, mereka memang tidak banyak menghafal lagu-lagunya. Jadi kami dapati ini adalah kerana kurangnya input. Jadi kurangnya output. The lesser the input, the lesser the output. So caranya nak bagi banyak output, kena banyak input. Jadi input yang paling cantik adalah input yang mudah diingat dan pendek, iaitu nursery rhymes. Orang dewasa pun kami ajar nursery rhymes. Sebab apa? Masukkan input dulu. Dalam proses input masuk, dia akan keluar, masuk, keluar dan flow-nya akan cantik. Pipe air yang ditutup lama dia akan berkarat. Jadi ini pipe, jangan tutup. Biar dia mengalir saja, let it flow. Jadi bila dia mengalir, insya-Allah akan cantik. Jadi apa kata kalau kita nak bagi nursery rhymes kepada anak-anak, kita bagi nursery rhymes yang ada good values. Sekarang saya sudah masuk kembali kepada submarine-nya. Okey, kalau sekadar mereka nak ingat nursery rhymes yang tidak ada value di dalamnya dan ibu-ibu, guru-guru tidak menekankan apa nilai penting dalam lagu tersebut, maka anak-anak tidak dapat values. Kita bagi satu contoh, Coach Shah. Dalam permainan yang ada dalam ini, salah satu nama permainan itu adalah apa? Please Touch. Okey, nama permainan itu adalah Please Touch. Kami akan buat satu demo. Okey, nanti permainan ini sesuai dimainkan 3 orang minimum. Okey, ibu kalau anak 2 orang, suami boleh main. Contoh, kita letakkan satu benda. Please touch, keluarkan satu kad. Cara permainan begini dan saya akan demokan kepada anda macam mana nak mengajak anak-anak melihat permainan semudah ini, seringkas ini, tapi kita boleh masuk ke tahap snorkeling,
scuba diving dan submarine. Contoh. Okey, ajak anak-anak, adik-adik, mari kita main game ni. Okey, nampak kad ya? Okey, nampak kad. Okey, dua orang akan duduk berhadapan. Katakan dua orang anak di sini. Ibu atau ayah akan memberi arahan. Okey, anak-anak akan buat begini. Angkat tangan, hands up. Okey, ibu ayah akan bagi arahan. Please touch. Okey, please touch. Contoh, mereka akan tujuan permainan, mereka akan berlumba untuk menyentuh kad ini. Siapa touch dulu, dia menang. Okey, kita akan bagi arahan. Sarah? Okey, Sarah anak kami ada di belakang kamera, beliau akan memberi arahan ya. So kami angkat tangan. Okey. So Sarah akan cabut. Please touch your hands. Bismillahirrahmanirrahim. Hands up. Please touch your eyes. Please touch your cheeks. Please touch your forehead. Please touch your right hand. Please touch your friend's hand. Please Please touch your ear. Please touch your nose. Please touch the card. Okey, itu cara permainannya. Sekali terima kasih Sarah kerana bantu. Okey, jadi jika anda lihat permainan ni tadi, number one, dari segi snorkelingnya, apa yang kita lakukan? Coach Shah, snorkelingnya, teknikalnya, apa yang kita buat? Dari teknikal yang pertama, dapat skrip please touch. Jadi tanpa perlu ajar grammar, kita belajar sebutan yang elok, please touch. Yang kedua, kita kenal anggota badan. Your nose, your eyes, your ears, right hand, etc. Jadi kita dapat bahasa, technical bahasa kita dapat. Dari segi valuesnya, yang paling penting tadi adalah perkataan please. Kita nak mengajar anak-anak supaya ada polite expressions. Apa juga benda yang mereka lakukan, mereka mesti nak meminta sesuatu, nak minta buat sesuatu, mulakan dengan please. It's a very beautiful word. Jika anak-anak dari kecil digalakkan dan dibiasakan menyebut please, insya-Allah mereka akan menjadi orang yang sopan. Dan kedua, jika masuk level yang dipanggil sebagai submarine tadi, bila kita touch, ibu ayah bila dah main game ni, jangan lupa masuk elemen submarine. Ya, bila kita touch, okey, tanya eyes apa, tanya tu, itu dia punya pluralnya. Okay, kalau sebut hands, eyes, dua sekali. Kalau sebut mouth, sebutannya pronunciation. Tapi bila kita nak masuk bab submarine, kita cakap, oh, Masya Allah, we have our beautiful hands. Who created our hands? Allah created our hands. Do you know that? Tanya anak soalan ni. Do you know that? Tahu tak adik, nanti bila kita dah mati nanti, tangan ni akan bercakap di depan Tuhan nanti. Ya ke? Sebab dalam surah Yasin Allah cakap, kalau boleh ceritakan, lebih lanjut ceritakan. Sekejap saja, submarine betul naik balik timbul. Okey, jom kita sambung main round number 2. Nah, adik pula cakap, mak ayah yang main. Please touch, please touch. Jadi bila kita nak touch people's body part, minta izin dulu. Sorry touch, dan ask them to touch gently. Jangan pegang kasar-kasar sangat. Sebab kalau dibiasakan menyentuh dengan baik, dia akan menjadi orang yang baik dan sopan. Jadi, saya bagi demonstrasi kepada perempuan, satu permainan dalam permainan solat English yang apabila dimainkan dari segi kemahiran pertuturan, dan di dalamnya kita masuk 3 level, snorkeling, scuba diving dan submarine. Dan tak perlu lama-lama sangat submarine. Jangan buat tafsir surah Yasin lama sangat. Budak kecil nanti dia tak boleh faham. Kita masuk sikit, kita timbul balik. Sikit timbul. Jadi di hujung sekali kita cuba ingatkan, yang kita pentingnya belajar bahasa Inggeris ni, di hujungnya kita nak mengagungkan dan membesarkan Tuhan yang mencipta bahasa. Okey? Bukan dia rasa aku hebat pandai bahasa Inggeris, I can speak good English, American accent, better, water, semua begitu. Tapi kita nak menjadikan mereka itu merasa seronok belajar dan lebih dekat dengan Tuhan yang menciptakan bahasa. Jadi kita cuba jawab soalan-soalan yang dikemukakan, insya-Allah.